Hari besok bagi kuliah Ustaz Ibrahim Darman dan pukul 11 pagi rumah saya dan saya jemput lelaki dan pukul 11 pagi Alamak, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير أما بعد رضينا بالله ربا kami redha Allah sebagai Tuhan kami وبالإسلام دينا kami redha Islam itu agama kami Nabi Muhammad Nabi wa Rasul kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dan Rasul kami. Bagi Tuan Musi dan juga hadir dan kuasa surah Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal dan Tuan Haji, Puan Hajar, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan penumpang yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin, limpah dan inayahnya hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan Allah Ta'ala, masih lagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sama-sama hadir di rumah Allah Ta'ala ini, ya, untuk kita sama-sama juga menunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini kehidupan kita masih lagi dipandu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala hadirkan diri kita pada malam ini dalam majlis ilmu, tidak lain tidak bukan untuk mencari maradhatillahi ta'ala, redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, dengan pengorbanan kita ini, dengan mujahadah kita ini, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaAllah juga mudah-mudahan ini menjadi amal-amal salih kita yang menjadikan asbab untuk Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Ya, namun begitu jangan kita lupakan sahabat-sahabat kita kat luar sana tu. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan, taufik dan hidayah untuk bersama dengan kita mengibarahkan rumah Allah Ta'ala ini
Dan insya-Allah juga mudah-mudahan kita semua ni akan tergolong dalam satu golongan yang Allah Ta'ala tahu di padang mahsyar nanti, ada golongan yang mana hatinya terpaut, yang hatinya cinta akan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, malam ni kita bertemu lagi untuk perkongsian ilmu kita dalam tahsinul ibadah, membicarakan indahnya solat berjamaah, panduan antara imam dan juga makmum. Dan insya-Allah kita akan menyambung pada malam ini berkenaan tentang, sebelum kita masuk berkenaan tentang syarat sah untuk mengikut imam ini, sedikit kita merasa tentang yang lepas berkenaan tentang saf ini. Pembinaan saf saat mana solat berjemaah dilaksanakan. Ya, tuan-tuan, sedikit keberkatan kita pada malam ini. Kita mulakan dengan bacaan nama kita, mudah-mudahan ada keberkatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang lepas kita bicarakan tentang saf ni, sedikit untuk pengulangan kita, pengulang kaji tentang saf ini. Penting kerana saf ini satu kesempurnaan daripada solat berjamaah. Ya, Nabi menyatakan mengingatkan kita untuk membetulkan saf saat mana kita menunaikan solat berjamaah. Kerana apa? Sekiranya saf-saf yang kita bina ini tidak sempurna, maka dia akan menjadi satu perkara yang makruh. Bila saat mana kita melakukan perkara-perkara yang makruh ini, maka ya, para ulama fiqh ini meletakkan bahawa dia menjadi salah satu sebab untuk menjadi pembatalnya fadilat salat berjamaah. Sedikit ulang kaji kita berkenaan tentang jarak di antara saf ini. Sudah barang tentu di antara saf imam dan makmum itu tidak melebihi daripada 3 hasta. Maka antaranya para kitab I'anah al-Talibin menyatakan bahawa disunatkan agar di antara dua saf, dan saf pertama dengan imam ini tidak lebih daripada 3 hasta. Jika mana melebihi jarak tersebut, maka makruh bagi mereka yang baru datang untuk masuk ke dalam saf yang terbina itu. Maka dia boleh menjadi mudarat, mereka tidak dapat pahala salat berjamaah. Maka perlu diperhatikan berkenaan tentang pembinaan saf ini, penting. Ya, ada juga persoalan daripada kalangan para jemaah. Bagaimanakah hukum satu orang yang solat tidak menyertai barisan saf berjamaah itu? Dia solat seorang-seorang di belakang, sekumpulannya di hadapan. Biasa perkara ini berlaku tatkala bila mana solat tarawih di masjid yang ada aircon, okey lah, insya-Allah aja. Yang tak ada aircon, dia cari yang ada kipas. Di bawah kipas, di tempat dia tak ada kipas, dia cari yang tadi, dia duduk belakang, ataupun saf yang pertama, yang kedua, ataupun dia duduk dekat mana-mana. Apakah pandangan para ulama yang bersandarkan hadis Nabi SAW? Apa mereka berkata, ulama-ulama fiqh tentang ini? Ya, makruh bagi satu orang lelaki yang salat secara bersendirian di belakang suatu saf yang mana masih belum penuh saf itu. Makruh. Antara dalilnya, Nabi SAW nyatakan, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahawa pada Ali radhiyallahu anhu bin Saiban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ya rajulan yusalli khalfa as-saffi fawaqafa hatta sarafa ar-rajul faqala lahu istaqbil salatak fala salata limunfaridin khalfa as-saffi. Daripada Ali bin Syaiban bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang lelaki solat di belakang saf secara bersendirian.
Maka Nabi SAW berhenti dan terus menunggu lelaki itu sehingga selesai solat. Nabi melihat satu orang pemuda solat di belakang satu orang seorang tanpa menyertai jemaah, saf yang besar. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, ulang lagi solat kamu itu. Dan tidak ada solat bagi orang yang solat secara bersendirian di belakang saf. Ya, satu dalil yang mengatakan Nabi suruh ulang. Bila mana Nabi suruh ulang, boleh kita faham bahawa solat itu tidak sah. Contoh, satu pandangan. Maka ada lagi hadis-hadis yang lain. Daripada hadis ini, para fuqaha telah berselisih pandangan mereka tentang solat satu orang yang bersolat di belakang. Antaranya pandangan daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan dalam kitabnya Fiqh Islam wal Adilah itu menyatakan, ya, saya nak kongsi dengan tuan-tuan pandangan para ulama mazhab ini. Lihat pandangan dia, bukan katakan kita kena ikut dia, tidak. Pandangan mereka yang boleh berijtihad dengan pandangan mereka. Antaranya pendapat para ulama dalam mazhab Hambali sebagai contoh. Ya, pandangan dalam mazhab Hambali menyatakan solat seseorang yang dikerjakan di belakang dan dia melaksanakan solat bersendirian adalah solatnya rosak dan tidak dikira, serta wajib mengulanginya kerana solat semula. Kerana mereka berpegang hadis ini, hadis yang kita baca tadi lah, dan ada beberapa hadis. Maknanya apa pandangan para ulama mazhab Hambali menyatakan bahawa solat satu orang di belakang bila mana tak menyertai jemaah yang besar, walaupun dia niat bersama dengan imam menjadi makmum, maka solat tidak sah. Itu pandangan mazhab Hambali. Ini kita tengok pandangan-pandangan ulama-ulama yang mutabar. Ya. Namun ada pandangan daripada jumhur ulama, pendapat jumhur ulama yang lain. Jumhur ulama selain daripada mereka menyatakan jika satu orang itu mengerjakan salat di belakang saf secara bersendirian, maka solatnya dikira tetap sah, dikira. Kerana apa? Ada hadis Nabi SAW an Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un wa raka'a qabla an yasila ila as-safi fa dzakara dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahawa dia telah sampai untuk mendirikan salat berjamaah, dia sampai untuk melaksanakan salat berjamaah, sedangkan Nabi SAW sedang rukuk. Lalu dia pun rukuk sebelum tiba sampai ke saf itu. Maknanya apa? Dia sampai, contohlah bahasa kita ni, dia sampai Nabi SAW sedang rukuk, maka dia takbir di situ dan dia rukuk. Dia rukuk. Belum dia rukuk tatkala dia tidak menyertai jemaah yang di hadapan. Ni mudah faham bahasa kita lah. Dia pun rukuk sebelum tiba ke dalam saf, maka dia beritahu kepada Nabi SAW tentang perkara itu. Maka Nabi pun bersabda, semoga Allah Ta'ala menambah kesungguhan kepada kamu untuk melakukan kebaikan, dan jangan kamu ulangi perkara itu lagi. Satu dalil yang kata Nabi tidak suruh dia salat semula. Tadi dalil yang pertama, kalau kita lihat Nabi suruh ulang. Kerana apa? Dia salat di belakang. Yang kali ini dalam hadis yang lain, Nabi tidak suruh Abu Bakar untuk salat semula. Dan ini yang dipegang oleh pendapat jumhur ulama. Maka dikirakan sah selagi mana kamu berada dalam masjid, dalam satu bangunan. Nabi tidak menyuruh Abu Bakar supaya ulang salatnya, ataupun baginda hanya mendoakan dan menasihati supaya jangan berlaku pada masa-masa akan datang. Kerana hukum ini sebagian ulama kata makruh. Ya, antaranya yang mengatakan makruh, ya, para ulama mazhab Syafi'i, Hanafi menyatakan bahawa salat itu sah namun dihukumkan makruh. Ajar ni tak ada apa-apa sangat lah. Kita perempuan, kita follow je. Ni biasa para jemaah lelaki aja. Sebagai knowledge untuk kita lah. Ini antara pandangan-pandangan para ulama.
tentang menyatakan saf itu. Maka kita lihat dalil-dalil susunan saf solat secara umum. Kita lihat bagaimanakah saf para lelaki dewasa ini. Dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la tahtalifu fatahlifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlam wan nuha summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyapu pundak-pundak kami di dalam solat, lalu bersabda, samakanlah dan janganlah kamu berselisih ke depan atau ke belakang, maka itu akan menyebabkan hati-hati kamu tidak akan sependapat. Okey, itu satu yang kita dah bincang yang lepas. Maknanya Nabi SAW saat mana Nabi nak memimpin salat berjamaah, Nabi pasti akan memastikan di belakangnya para jemaah, para sahabat ini untuk membetulkan saf. Betul lah apa yang dilaksanakan sekarang imam ni. Itu kerana apa yang imam kata bukan kehendak dia. Apa yang imam buat itu, perbuatan imam buat itu adalah berdasarkan Nabi SAW, berdasarkan sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, maka para imam kita ni buat, maka tidak salah. Kalau kita lihat dia sebagai satu ikutan kepada kita para jemaah, bila mana kita melantik dia menjadi imam, maka kena ikut power imam ni. Contohnya lah. Maka Nabi menyambut dalam sabdaan dia, hendaklah orang yang bijaksana ataupun mereka yang telah balik ataupun dan berakal di antara kamu yang berada di belakang aku. Nabi SAW nyatakan orang yang bijaksana, orang yang balik dan orang yang berakal di antara kamu yang berada di belakang aku. Apa kita faham? Bila mana imam memimpin salat berjamaah, Nabi menyuruh kita yang berada di belakang imam ini, pertamanya orang yang bijaksana. Bijaksana ni apa? Faqih dalam solat berjamaah. Dia tahu tentang bagaimana kaifiah untuk solat berjamaah ini. Dan antaranya lagi Nabi kata satu orang yang balik dan berakal di antara kamu. Penting ini. Bukan sembarangan orang boleh duduk di belakang imam. Kerana apa? Sekiranya berlaku situasi imam silap, imam terlupa di segala dalam memimpin salat berjamaah, maka orang yang belakang ini membetulkan imam dan mengingatkan imam dalam bab yang lain, talqin dan juga fas itu. Ini penting. Dalam arti kata lain, saf orang yang dewasa ini sudah barang tentu di belakang imam, dan disunatkan supaya belakang ini orang yang bijaksana. Sekiranya kalau berlaku pada imam, kalau imam tu bacaannya salah, contoh bacaannya salah contoh, terlupa contoh, dan barangkali ada perkara-perkara yang boleh membatalkan solat berjamaah tadi, maka para jemaah ini, makmum di belakang ini kena take over untuk menjadi imam. Sebab itu bila menyatakan dia satu orang yang bijaksana, dia tak boleh suka-suka duduk depan sebagai contoh. Apatah lagi kalau kanak-kanak, walaupun dia dah balik, contoh. Selepas itu Nabi kata apa? Kemudian kanak-kanak yang mengiringi mereka. Selepas sah dewasa, maka kemudian kanak-kanak. Kanak-kanak kita banyaklah perbahasannya, antara kanak-kanak yang balik, antara kanak-kanak yang telah mumayyiz, yang mengiringi solat berjamaah itu. Kemudian hunsa. Kemudian yang mengiringi selepas kanak-kanak tadi adalah unsa. Dan kemudian kanak-kanak perempuan, dan kemudian wanita dewasa. Sebab dalam hadis Nabi yang lain, sah makmum perempuan ini, Nabi kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf satu orang lelaki inilah saf yang pertama. Sebaik-baik saf lelaki ini yang dewasa ni adalah saf yang pertama. Dan ini selepas imam lah. Dan seburuk-buruk saf lelaki ini adalah yang terakhir. Ini betapa ramai kita nak yang akhir.
Ya, apatah lagi kalau kita solat berjemaah, solat tarawih, tak apalah, awak pergi depan dululah, awak nak yang belakang aja. Nabi gambarkan sebaik-baik saf lelaki dewasa yang di hadapan. Sebenarnya hadis yang lain, kalau kamu mengetahui salat saf yang pertama itu, nescaya kamu akan datang walaupun merangkak. Satu hari ini kamu akan dapatkan walaupun dengan kamu mengundi siapa nak pergi depan. Dan sebabnya saf seorang wanita ini, dewasa ini adalah yang terakhir sekali, ya. Dan seburuk-buruk saf ini, yang perempuan dewasa inilah yang di hadapan. Kita ingat depan ni baik, rupanya tidak baik. Wanita ini disuruh nyuruk-nyuruk solatnya, di belakang lagi. Secara khususnya hadis ini menunjukkan bahawa saf solat kaum wanita ini di masjid, di surau, terletak di belakang saf kaum lelaki. Ini pandangan ulama, bukan kiri dan kanan. Pandangan para ulama yang afdal, yang terbaik. Kerana ada hadis Nabi SAW daripada Fatimah binti Qais. Dia dalam hujung hadis itu, saya berada dalam saf wanita yang menyusul bahagian belakang kaum seorang lelaki, menyatakan susunan saf itu dikata dia di belakang sekali, bertepatan dengan susunan imam tadi, bukan kiri dan kanan. Senario hari ini kita di tempat kita, ya, kiri dan kanan sebagai pandangan tempat tak mengizinkan untuk di belakang. Namun yang terbaiknya, maka di belakang para jemaah lelaki dan kanak-kanak lelaki ini. Ini kaedah dia lah. Bagaimana pula yang dinyatakan saf makmum kanak-kanak ini? Ya, hadis Nabi SAW, kanak-kanak ini di belakang saf lelaki dewasa dan juga di hadapan saf perempuan. An Abdurrahman bin Ghanm qala Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu an, ala uhaddithukum bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa aqama as-salah wa saffa ar-rijal wa saffa khalfahum ghilman thumma salli bihim fa zakara salatahu thumma qala fa hakadha salatu qala Abdul A'la la ahsabuhu illa qala salatu ummati. Kepada Abdul Rahman bin Ghanm, beliau berkata, Abu Malik al-Ash'ari telah berkata, mahukah aku beritahu kepada kamu tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau selanjutnya mengatakan, setelah iqamat, baginda membina saf ini, kaum lelaki, dan membina saf kanak-kanak di belakang mereka. Kemudian baginda salat mengimami mereka. Lalu beliau menyebutkan tentang salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya baginda bersabda, beginilah salat. Abdul A'la berkata, aku tidak menyangka maksudnya selain pada sabda salat umatku ini. Susunan saf kanak-kanak di belakang saf lelaki dewasa. Okey. Bila kita menceritakan bab salat saf kanak-kanak ini, ada sebahagian masjid dan surau diletak kat mana saf kanak-kanak ini? Tuan-tuan perasan tak, kalau masjid yang besar, di manakah dia letak saf kanak-kanak ini? Ya, kadang-kadang dia letak belakang sekali. Melebihi berapa saf? Melebihi 3 hasta. Bukan 3 hasta, bahkan lebih. Berhasta-hasta. Contoh, dewasa di hadapan, dia siap letak tagging saf kanak-kanak di pintu tu, contoh. Kalau dikirakan berapa lah jauh tu? Jauh. Dan kanak-kanak duduk kat situ. Maka kita balik pada perbincangan kita yang awal dulu, maka dia telah membuat satu perkara yang makruh, meletakkan saf kanak-kanak di belakang sana. Ya, Nabi suruh kanak-kanak di belakang, namun bukan belakang sana, belakang saf dewasa lelaki. Itu kaedah dia. Hadis ini menyatakan begitu. Bila mana kita meletakkan saf kanak-kanak di belakang dan mereka bersemayang di belakang, tatkala depan mereka ada mempunyai ruang-ruang saf yang kosong, maka natijahnya apa? Dia telah melakukan satu perkara yang dinamakan makruh dalam salat berjamaah.
Maka intipati bila buat perkara yang makruh menjadi pembatal kepada faridah solat berjamaah itu. Jadi letak je saf kanak-kanak ni di belakang saf lelaki. Kalau dia datang ramai 3-4 orang, ya saf lelaki dewasa walaupun belum penuh, maka letak di belakang kita, 2-3 orang belakang kita. Namun kalau dia datang seorang, sebagai contoh, tak ada kawan-kawan, maka kalau dia boleh menyertai saf kita di hadapan, menyertai, dan orang kata bila mana meletak satu orang yang lelaki kanak-kanak yang mumayyiz ni, mumayyiz dia ada dua, satu mumayyiz, satu yang balik. Ya, yang mumayyiz ini yang boleh berhadas dengan sendiri, boleh bezakan antara yang buruk dan yang baik, boleh bezakan najis dan juga makan sebagai contoh. Ni yang mumayyiz, yang telah mumayyiz, namun dia belum balik. Adapun yang balik ni lain lah, berbalik yang macam kita lah, dia dah bila mana dah balik, maka tuntutan kefarduan tu dah apa maknanya, tertaluk pada dia. Okey, dia sampai dan dia seorang-seorang, maka dia boleh join kita untuk saf yang pertama. Bila mana dia dah letak kat situ dan kita yang datang lambat ini, awak belakang, tak boleh halang dia keluar. Maka kita menyertai di sebelah dia untuk kesempurnaan saf tadi. Maka jangan sekali-kali untuk mengeluarkan dia daripada saf yang pertama. Dah kita datang lambat, kita suruh dia, kita halau dia pula, tak boleh. Maka tak ada dikatakan bahawa kalau dia datang seorang, maka dia boleh meletak di hadapan, dan dia boleh kalau dia redha, dan dia boleh ke belakang. Ini antaranya. Maknanya kalau kita faham tentang hal ini, antaranya menurut kaedah qiyas, sebaik saf bagi kaum lelaki dewasa ialah saf yang pertama. Maka saf yang paling utama yang perlu diberikan perhatian kaum perempuan dewasa ni saf yang di belakang. Kenapa wanita ini diletakkan di saf belakang? Kenapa wanita-wanita ini, sebagian pandangan para ulama, dia boleh menimbulkan fitnah bila mana dia berhadapan bersama-sama dengan kaum-kaum lelaki. Sekiranya masjid itu tidak mempunyai tirai, sekiranya masjid tadi open air dia, zaman-zaman di sebagai di tempat lain memang tak ada tirai, ya. Maka wanita ini dia ada satu khas di belakang, tanpa ada halangan untuk dia pergi tempat imam. Bila dilihat oleh sebagian jemaah menjadi satu fitnah. Kenapa keseluruhan badan wanita tadi adalah aurat. Walaupun dalam solat perlu menjaga perkara-perkara itu supaya tidak menarik perhatian kaum-kaum lelaki yang datang. Jadi sebab itu diletakkan di belakang. Nabi suruh letak di belakang supaya tidak timbul fitnah. Datang-datang terlihat, contoh, maka boleh menjadikan satu persepsi orang. Sebab itu diletakkan di belakang. Ini antara susunan saf-saf yang Nabi SAW nyatakan kepada kita, susunan dalam pelaksanaan solat berjamaah. Antaranya lah. Okey. Kanak-kanak lelaki mumayyiz masuk dalam saf. Sekiranya saf salat telah sempurna mengikut tertib yang ditetapkan tadi, kemudian ada beberapa orang kanak-kanak lelaki yang mumayyiz tampil ke hadapan untuk memenuhkan ruang-ruang kosong di sebelah kanan ataupun kiri saf yang pertama tadi yang dewasa, maka jangan dihalang. Mana jika datang seorang lelaki dewasa atau lebih untuk turut serta berjamaah, mereka adalah memenuhi ruang kosong yang antara saf kanak-kanak tadi dan juga dewasa. Dia sekadar memenuh, tak ada, jangan suruh dia keluar. Maka tidak boleh. Maka sekiranya mereka tak mendapati ruang, maka boleh mereka masuk dalam saf kanak-kanak tadi, tak ada masalah. Ini antaranya lah perkara kita membincang tentang saf-saf solat berjamaah ini. Kalau kita contoh, kalau kita solat di rumah dengan isteri kita di rumah, di manakah nak meletakkan isteri kita dalam solat berjemaah tadi? Adakah kanan, adakah kiri, adakah belakang? Maka para ulama dalam bab fiqh ini, dalam solat berjemaah ini,
seorang makmum perempuan, bagaimanakah kaedah untuk meletakkan saf tadi? Ya, satu orang makmum perempuan berimamkan seorang lelaki, walaupun dia mahram atau suaminya ataupun yang mahram dengannya, maka tempat perempuan tadi tempat di belakang imam. Imam perempuan, dia tak ada ke kanan dan ke kiri, tepat. Jarak di antara tumit imam dengan tumit makmum perempuan disunat untuk melintasi 3,5. Okey. Bila mana kita menceritakan jemaah kita di kalangan para jemaah lelaki dan perempuan, lelaki sunat untuk dalam tempoh 3 hasta, jangan melebihi 3 hasta. Ini yang warid daripada Nabi SAW. Adapun bagi para wanita ini, maka afdalnya melebihi 3 hasta. Disunatkan untuk melebihi jarak 3 hasta. Belakang lah, kita boleh ukur lah 3 hasta macam mana. Kalau dia solat berjemaah di rumah lah, sebagai contoh lah, antaranya dia terus di belakang imam tadi. Namun kadang rumah-rumah kita ni dia punya keluasan tempat tidak boleh melaksanakan sunnah itu, maka ada sebahagian pandangan ulama maka ikut kepada keperluan lah. Ini antara kita bincangkan solat saf-saf solat di yang dinyatakan oleh Nabi SAW dan juga para ulama. Sebelum kita masuk dalam bab imam dan makmum, insya-Allah syarat sah mengikut imam ini. Ya, sebelum kita kongsikan apa nak dikongsikan tentang saf ini. Antara makmum laki-laki dengan makmum wanita, adakah ada penghalang? Ya, dalam bab solat berjemaah ini, makmum wanita ni tidak disyaratkan ada penghalang. Tidak ada. Maksudnya lelaki, belakang lelaki, kanak-kanak laki-laki, Ya, kemudian kanak-kanak perempuan. kemudian wanita. Ya. Jadi jarak di antara katakanlah kita ambil konteks surau ni, jemaah laki-laki ramai, imam kat depan, jemaah laki-laki kat sini, satu sok kedua tak ada, patutnya sok kedua kanak-kanak laki-laki, sok ketiga unsa, sok keempat kanak-kanak perempuan, maka sok kelima tu sepatutnya wanita, gitu kan. So kalau misalnya kata kita ada satu sok aja lelaki, so kita boleh lah panggil wanita tu. Ya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu yang sunnahnya. Kalau kanak-kanak tu tak ada, unsa tak ada, kanak-kanak perempuan tak ada, boleh tak dia rapat sikit? Jauh, kena jauh. Tetap jaga jarak. Ya, melepasi 3 hasta. Paling tidak pun 2 saf lah. Paling tidak pun 2 saf. Kalau tempat yang kecil, kena lebih 3 hasta lah. Mana 2 saf tu lah lebih 3 hasta. Lebih daripada 3 hasta lah. Syarat perempuan ini kena sunatnya melepasi 3 hasta. Berbeza dengan jemaah lelaki. 3 hasta kalau macam Ini 3 hasta lah ni. 3 hasta lah. 3 hasta. 3 hasta 6 hasta. Maknanya kalau akhir saf lelaki di sini, perempuan di belakang tu lah. Ya tu lah. Ya. Kalau dalam keadaan realitinya, itu tak ada kanak-kanak, tak ada anak-anak perempuan, yang ada lelaki perempuan. Ya. Itu sebenarnya yang terbaik. Boleh main itulah. Ya. Lebih baik dia main belakang. Ya. Dia main tepi lah. Ya. Kenapa para ulama dalam bincangkan hal ini panjang lebar, maaf cakap Lajah, kita bincangkan tentang hal ini, dia bukan terletak di kiri dan kanan. Kaedah kita memahami hadis itu, susunan je lah. Kalau nak rasa, nak tengok bagaimana susunan saf yang terbaik, tuan-tuan pergi Masjid Abu Bakar kan? Masjid Abu Bakar di Johor Bahru. Saf dekat belakang sana, dalam satu bangunan, dan dia boleh pergi dengan imam menurun tangga, bertemu dengan imam. Itu kaedah yang terbaik lah. Kalau di sini saya
tak nampak yang straight lagi. Masjid bandar pun masih kiri. Susunan yang terbaik. Namun dia tidak menjadi satu batalnya solat. Sebagai ulama kata dia menjadi perkara yang makruh. Boleh menghilangkan apabila Ya. kita nak kesempurnaan. Kalau ada tuan-tuan ada kemampuan, bincang-bincang bakat-bakat, insya-Allah kita mempertabatkan sunnah Nabi SAW, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Kalau kaedah yang mengikut susunan saf ini, Haji nak azan boleh azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Namun sebab ada pandangan para ulama, bila mana bertembung dua kemudaratan, inilah kita nak buat jemaah wanita di belakang ini, terbenanya saf-saf jemaah wanita ini di belakang di satu bangunan dengan kita. Satu pandangan bila mana bertembung, bila mana sebahagian jemaah lelaki datang lewat menyaksikan mereka solat, jadi timbul satu fitnah, maka boleh kita manakah mengelakkan kemudaratan yang besar. Itu sebagainya meletakkan tabir supaya tidak dilihat oleh para jemaah lelaki yang datang kadang-kadang lewat. Mereka adalah solat dan mereka menyaksikan pergerakan para wanita itulah. Kalau dia mempunyai bangunan yang besar, maka tak ada masalah. Namun kalau bangunan-bangunan yang kecil ini, azamlah untuk kita melaksanakan sunnah Nabi SAW. Azam.
sebab ada pandangan-pandangan para ulama menyatakan bahawa boleh menjadi hilang sebahagian palilat berjamaah ini bila mana perempuan diletakkan kiri dan kanan, contohlah. Namun melihat masyarakat yang berada di tempat kita dengan bangunan yang kecil, dengan tidak ada tempat yang besar untuk mereka ini, kita tempat makan itu, maka dia telah menjadi luputnya solat berjamaah. Namun ada sebahagian pandangan yang kata boleh ke amal, tengoklah kita punya kemampuan kita. Boleh, kalau kita boleh bayangkan, kalau kita meletakkan saf wanita di sini, sekiranya lelaki lewat datang, satu bab kita akan melihat satu perkara, dia menyaksikan wanita masuk sini, mesti melihat wanita. Namun sekiranya ada tirai, contoh walaupun tirai tak diutamakan, syarat diutamakan, tirai itu kalau antaranya kalau untuk kriteria tirai ini diwujudkan supaya antaranya pastikan dia dapat melihat imam, dia dapat pergi tempat imam tanpa merubah kiblat, tirai yang bukan tirai secara kekal, langsir saat mana nak solat maka buka sedikit, contoh. Boleh, syarat dia boleh pergi bertemu dengan imam tanpa membelakangi kiblat, dia dapat melihat imam, dapat mendengar suara imam, antara syarat-syarat solat berjamaah ini. Kalau mikrofon tak hidup, dia duduk kat belakang dan tak nampak pergerakan imam ataupun makmum yang akhir tadi, contoh bagaimana kan? Syarat dia, antara syarat untuk berjamaah ini, dia mesti mendengar kata-kata imam tadi. Sama ada dia boleh melihat imam, sama ada imam ataupun jemaah lelaki yang akhir, wakil sebagai imam, dia dapat mendengar kata-kata imam, pergerakan antara rukun ke rukun dia dapat dengar, antara syarat dia lah. Jadi mudah-mudahan lah, sebab kita nak buat, jadi Allah Ta'ala akan mudahkan kita lah, antaranya insyaAllah. Perlu mujahadah lah, Mam. Ya. Memandai tak kalau saf lelaki itu menjual itu kan, banyak kecil lah saf lelaki itu sampai ujung, memang ujung. So perempuan belakang, mana yang selepas 2-3 saf lelaki perempuan belakang. Ya. Macam di bandar kan. Memang betul gitu. Kalau kita nak gezetkan di sana tu tempat wanita, sebenarnya kalau wanita, ada pandangan para ulama tentang sebelah menyebelah antara saf lelaki ini. Kalau mengikut pandangan-pandangan ulama-ulama ni, apakah hukum solat bagi mereka yang berada di saf yang bercampur ataupun bersentang dengan lelaki dan perempuan ini? Antaranya persoalan ini dijawab oleh pengarang kitab Fiqh Islam wal Adilah, menyatakan jumhur ulama selain mazhab Hanafi berkata, jika seorang perempuan berdiri di dalam saf kaum lelaki, maka solat yang berada di sebelah kanan dan kiri belakang tidaklah batal. Maka kewujudan saf perempuan yang sempurna tidak menghalang ikutan solat kaum lelaki di belakang mereka. Begitu juga solat yang berada di hadapan perempuan tersebut, dan solat di sini tidak batal. Sama seperti keadaan jika perempuan itu tidak berada dalam solat, manakala perintah supaya perempuan diletakkan kedudukan belakang, ya, daripada hadis Ibn Mas'ud. Maka cuma dia tidak berarti solat tadi rosak, cuma mereka tidak diletakkan di belakang dalam solat berjamaah kerana susunan saf tadi merupakan sunnah Nabi SAW, sunnah. Sedangkan menyalahi susunan sunnah ini, sama ada lelaki dan perempuan, tidaklah menjadi pembatal solat, sah lah solatnya. Cuma di sini kita boleh faham bahawa dia tidak mengikut sunnah. Maka dalam pengarang kitab Fiqh Islam wa Adilah itu, maka sah salat berjamaah kita di sana. Cuma
kesempurnaan itu sempurna tak mengikut sunnah yang tepat lah. Itu maknanya ji. Sunnah sah perempuan berdasar sunnah Nabi SAW menghilangkan dua fitnah berada di sana, kaedahnya. Namun sah solatnya. Ini antara pengarang-pengarang kitab fiqh ini. Maka kita faham senario hari ini kedudukan sah kaum wanita di masjid surau ni, di majoriti di tempat kita Malaysia ni, tidaklah merosakkan solat, tidak. Walau bagaimanapun perlu diambil perhatian bahawa dia tetap menjadikan meluput sebahagian fadilat berjemaah, itu saja. Dia tidak menjadi pembatal solat berjemaah tadi, cuma meluputkan sedikit sebahagian fadilat berjemaah. Itu je. Tak cantik, tak sempurna. Dia bukan tidak batal, dia sah solatnya, cuma kesempurnaan itulah itulah maknanya kesempurnaan solat itu. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedudukan sembahyang jenazah lelaki ni sama juga kaedah dia, samalah belakang juga. Melepasi 3 setengah, melepasi 3 setengah. Sama. Sebab perempuan ni memang special sikit. Dia keseluruhan dia perlu dihindarkan lah. Ya, sunat digesap. Kerana apa? Nabi yang menyatakan, Nabi kata sunat buat 3 saf, walaupun datangnya 6 orang tetap sunat 3 saf juga. Dua. Sunat. Kalau buat 2 saf pun tak, cuma tak ikut sunnah je lah. Faham tadi? Jadi yang Saidina Abu Bakar datang lambat, Ya. yang ketika jauh kan, maka Nabi kata tak payah ulang. Tapi kes yang satu lagi tu Ulang. Maknanya yang Saidina Abu Bakar pun Nabi pesan jangan buat lagi. Sekarang dalam konteks kita ni, kita semayang dekat R&R. Bila kita datang, biasa kita tengok kadang-kadang ada orang buat jemaah kan, dia main jemaah kan, okey lah, biasa orang akan okey. Tapi ada orang dia suka semayang seorang. Jadi macam mana Okay. kita Makna dia dalam di situ, dia semayang seorang dengan berimam, maka kalau kita lihat dua-dua tu sah semayang. Dia tidak berimam, cuma di situ dia tak dapat fadilat berjamaah. Dia rasa semayang seorang lah. Dia niat munfarid sendiri dan dia semayang tepi, ada jemaah di depan, dia semayang seorang, maka dia sah solat dia. Cuma dia rugilah tak join dengan jemaah itu. Dalam kes Abu Bakar tadi, dia semayang, dia datang lambat, Nabi dah rukuk, dia pun datang, dia rukuk di belakang. Dalam tempoh itu dia berjalan untuk ke depan. Dia berjalan, dia bergerak. Dia dapat fadilat berjemaah. yang dalam konteks yang lelaki yang seorang tadi tu, yang Nabi suruh dia ulang semayang, berarti kata mungkinkah keadaannya begini, Nabi sedang solat dalam ada shot kan, ada jemaah kan, tapi laki-laki tu datang, dia tak masuk bulan yang besar. Bila habis Nabi solat, Nabi suruh lelaki solat lagi. Mungkinkah maknanya semayang dia tu tak sah tadi? Nabi suruh dia semayang seorang-seorang. Dalam konteks dia semayang seorang ataupun berjemaah. Dalam hadis ini dia nyatakan dia semayang berjemaah. Tapi semayang berjemaah dia di belakang. Dia tak join dengan jemaah di depan. Maknanya dia niat makmum. Ya. Dia niat makmum, tapi dia tak masuk grup. Ya. Alangkah itu pun Nabi suruh dia ulang semayang. Bagaimana orang yang datang dengan jemaah ada di depan, tapi dia tak niat jemaah pun, dia semayang seorang-seorang. Sah. Cuma erti kata dia tak dapat fadilat berjemaah lah. Itu saja. Ya, betul, tapi kenapa Nabi suruh dia sembahyang semula? Mungkinkah kerana ketika dia sembahyang jauh daripada jemaah, ketika itu solat dia mungkin tidak sah. Bila Nabi dah habis sembahyang, dah tak ada jemaah, maka dia sembahyang seorang-seorang, dia kira sembahyang seorang. Mungkin tak begitu. Barangkali kena faham Jadi tentang. kalau kita dekat R&R, ada satu grup yang sembahyang, kita sengaja tak nak masuk join,
kita semayang, mungkin tak semayang kita tak sah sebab dah ada orang buat jemaah. Erti kata sah dan tak sah ini kita melihat pada rukun je. Pada pandangan saya, sah dan tidak sah ini kalau kita syarat untuk mengikut imam kena ada niat makmum lah, syaratnya mana antaranya. Itu kalau tak ada niat makmum maka tidak sahlah kamu solat berjemaah. Kalau kamu solat seorang-seorang, kamu sah juga solat, namun erti kata kamu tak dapat fadilah berjemaah. Ini yang kita boleh simpulkan, sahnya solat kalau kamu ikut rukun-rukun yang kamu buat, insya-Allah sah. Cuma erti kata di situ fadilat kamu seorang-seorang dan juga berjamaah. Apa yang kita faham tentang perkara itulah. Nak menyatakan sah ataupun tidak tu wallahu alam. Namun apa ikut rukun-rukun yang dia buat, pelaksanaan ni tadi, kalau di sembahyang seorang-seorang walaupun di belakang imam jemaah, contoh kita sembahyang isyak, ada satu orang sembahyang dekat sana seorang-seorang, di sembahyang tanpa jemaah sah juga sembahyang ni, sah. Kerana apa? Di sembahyang seorang-seorang dia tak diikat niat ikut imam pun. Hatta sekalipun contoh kalau kita sembahyang bersama dengan imam, kita mufarakah pada asalnya kita niat imam, niat menjadi makmum, tiba-tiba kita mufarakah, dan saat mana kita mufarakah dan kita ikut perbuatan imam pun tak sah juga. Kita balik, kita mufarakah, kita tunggu imam rukuk, kita rukuk, imam sujud, kita sujud, tak sah sembahyang kita. Jadi makna erti kata dalam hal itu kias dia, kalau kita sembahyang seorang sana, sahlah kita sembahyang. Dalam jemaah tu pun juga, kalau kita dah mufarakah, kita ikut perbuatan imam, memang tak, kamu sembahyang seorang sekalipun kamu tak sah. Tentu arah keluar ataupun sembahyang seorang di situ. Nak ceritakan sembahyang seorang tu sah walaupun ada jemaah yang lain. Kaedah dia gitulah. Kias dia. Perbahasan dia lah, insya-Allah akan kita bincang. Kalau pula orang sembahyang seorang, dia tak niat makmum, tapi dia ikut perbuatan imam, sah? Tak sah, batal. Macam tadi lah, mufarakah tadi, dia dalam saf yang sama dengan jemaah yang lain, dia dah keluar pada solat. Barangkali dia tak yakin dengan imam tu ke, mufarakah ke, ataupun apa juga perkara dia dapat imam ada hadas ke sebagai contoh, najis ke, dia mufarakah. Tapi dia mufarakah, dia tak mufarakah perbuatan dia dengan imam. Dia sekadar mufarakah niat saja. Aku tak ikut imam lah. Namun perbuatan dia ikut imam. Imam rukuk, dia rukuk, imam sujud, dia sujud. Kalau dia memang niat untuk ikut imam, perbuatan tadi, kalau dia secara kebetulan dia rukuk, imam rukuk, tak apa. Namun kalau dia dah habis baca Fatihah, dah habis semua, ditunggu imam, maka tak sah solat dia. Maksudnya kalau daripada awal dia sembahyang tak niat ikut imam pun, daripada awal sembahyang tak niat ikut imam, tapi ikut perbuatan imam, tak sah juga. Dia sembahyang seorang ni. Syarat untuk ikut imam dia kena makmum. Dan kalau dia tak ada niat makmum dan dia ikut perbuatan imam sekalipun lebih dua rukun fi'li dengan sengaja, maka tak sah solat. Tapi kalau kita sembahyang sunat, pernah saya kita sembahyang sunat itu tidak jemaah, tapi kita sembahyang sendiri-sendiri, tapi kita saing-saing. Imam cakapnya itulah, kita sembahyang saing-saing, tapi kita tak niat, bukan kita berjemaah. Sembahyang biasa, sembahyang ajak gitu Pak. Sembahyang ajak tu lah lebih kurang. Haji boleh ambil masa lagi ni? Ada kenduri tak malam ni? Boleh ambil masa? Hajah ada nak hajat malam ni tak? Ni panjang kupasan ni. Okey, imam tanya, sembahyang hajat biasa ni biasa berlaku sembahyang hajat. Imam kata sunat hajat lah. Okey, kita sembahyang hajat, niat masing-masing perbuatan sama-sama. Betul? Okey. Niat masing-masing perbuatan sama. Okey. Ada sebagian masyarakat berpendapat, masyarakat luar sana, dia ambil maksudnya solat hajat tidak boleh ditunaikan secara berjamaah. Niat masing-masing lah maknanya. Ditunaikan ramai-ramai, mereka menjaga supaya tersebut ditunaikan ikut niat masing-masing, tapi perbuatan mereka perlu mengikut imam. Betul eh? Betul eh?
ketahuilah sebenarnya tiada satu istimbat hukum yang dijadikan asas untuk mereka melakukan perkara tersebut. Tak ada istimbat hukum pun. Bila melaksanakan berjamaah, tuan-tuan, apa yang kita boleh faham, bila sebut berjamaah, pertamanya apa? Makmuman. Makmum. Kita telah berbuat keputusan kita nak salat berjamaah, solat hajat berjamaah ramai-ramai. Bila mana berjamaah, perkara yang kita kena faham pertama, niat makmum. Itu yang apa? Mandatori dia. Pokok dia lah. Tak ada, bila mana kamu tak ada niat berjamaah tentang makmum, maka tak adalah dikatakan solat berjamaah. Ini maknanya, ya, walaupun solat hajat itu dia termasuk dalam solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, namun boleh dibuat secara berjamaah, harus hukumnya dan tidak dikatakan makruh. Tidak dikatakan makruh, hukumnya adalah hukum tidak makruh, tak masalah. Okey, adakah solat tadi dikatakan rosak ataupun kurang elok? Ya, kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa Nabi kata di Umar ni? Kita lihat Umar menyatakan hadis dari Nabi sallallahu, aku dengar Nabi sallallahu kata sesungguhnya semua perbuatan dengan niat. Bila kita lihat hadis ini, maksud hadis ini, antara perkara yang kita dapati ialah makmum yang tidak berniat mengikut imam sudah barang pasti tidak boleh mengikut imam dalam semua gerak langkahnya. Maka tak boleh. Tak boleh. Tiada satu pun nas dalam Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas menjadikan dalil bahawa boleh menjadikan pegangan untuk solat begini. Tak ada. Kita niat berjamaah, sampai berjamaah niat masing-masing. Tak ada siapa yang ajar kita. Tak ada. Tak ada. Maknanya maka solat hajat tetap dilakukan di bawah. Maknanya kita syarat mesti qudwah. Qudwah ni apa? Sama. Makmum mengikut imam. Mengikut maknanya mengikut niat berjamaah dengan imam. Syarat dia. Bila mana tidak mengikut syarat imam, ikut perbuatan saja, maka tidak salah solatnya. Maka dalam mazhab kita, jika satu orang tidak berniat menjadi makmum lalu tetap mengikut seorang imam melakukan perbuatan solatnya akan terbatal jika mana dia menanti imam dalam suatu keadaan masa yang lama menurut uruf setempat. Batal, tak boleh. Tak boleh lah. Kena niat imam juga, makmum juga. Maknanya bila mana kita melaksanakan solat berjamaah, maka pokoknya makmuman ataupun berjamaah, itu pokok dia. Dia tak boleh masing-masing. Tak boleh. Yang kadang-kadang ada pengamalan di tempat kita ni. Satu lagi, bila mana kita laksanakan, boleh ambil masa lagi kalau cakap nak berhenti. Pelaksanaannya ni, kadang-kadang ada sebahagian masjid surau, bila mana anak-anak biasa buat solat hajat, dia kata bila melaksanakan solat hajat di malam hari dan siang hari, ada selepas Jumaat, ada selepas Isyak, selepas Maghrib. Tuan-tuan, bila mana kita melaksanakan solat berjamaah, kaedah berjamaah sama juga kaedah mana-mana kita solat fardu berjamaah juga. Kaedah dia, kaedah. Apa sebut kaedah? Kalau kita melaksanakan pada malam hari, apa sunat dia? Baca kuat, jahar. Lepas Isyak, lepas Maghrib, lepas Isyak, sunat dijaharkan. Sama kaedah dia salat berjamaah Maghrib Isyak. Kalau dibuat pada siang hari, lepas Jumaat barangkali, maka sunat sir. Kadang-kadang kita ni tak apa faham, bila mana solat pada malam hari kita tetap sir. Tetap sir. Habis Ustaz yang kata baca surah kursi, ayat kursi 7 kali, Kafirun 7 kali, maka ikut pelaksanaan dia. Kalau buat siang hari, sila baca, tak masalah. Namun pada malam hari, bila imam baca, sunat makmum apa? Dengar. Tak ada istilah untuk baca, tak ada. Imam dah topak. Kerana dilaksanakan pada malam hari, kaedah itu.
Ini banyak yang kadang-kadang orang tak faham tentang kaedah. Bila kamu buat solat berjamaah, kamu kena ikut tertib solat berjamaah, kaifiat dia macam mana. Walaupun dia tidak sunat berjamaah, namun kamu dah buat satu keputusan untuk solat berjamaah, kamu kena ikut bagaimana kaifiat solat berjamaah. Bila mana dibuat pada malam hari ataupun siang hari, itu kena faham. Dia tak boleh pukul kata je. Buat imam solat hajat ke, solat tahajud ke, qiyamul lail malam-malam perdana tu, taubat, tahajud, witir, tasbih, contohnya tasbih yang jahar Fatihah lah, yang tasbih itu tak ada habis jahar. Kena ikut kaedah dia. Dia tak boleh belasah pukul siang, dia diam je. Kaedah kamu tak tepat. Kaedah pelaksanaan solat berjamaah kamu tak tepat, tak mengikut sunnah. Habis dia solat sunnah, Ustaz. Ya, sunat. Namun pelaksanaan kamu dah letakkan dia mengambil keputusan dia solat berjamaah. Kaedah solat berjamaah yang Nabi ajar kepada kita, malam jahar, siang sir. Itu berbeza dengan solat Jumaat, dia lain kes. Namun dalam arti yang lain, bila mana kita buat satu keputusan untuk solat berjamaah ni, walaupun di sunat hajat, maka ni tengok pelaksanaan daripada malam hari, siang hari. Malam sunat tetap untuk dijaharkan. Kena baca kuat lah, imam kena baca kuat. Jadi imam kena baca surah 7 kali ke? Tak perlulah. Tak perlu baca 7 kali surah ayat kursi, kafirun, tak payah. Baca sekali dan imam dengar, makmum dengar. Habis imam baca Fatihah, kita bacalah Fatihah kita. Habis Ustaz nak baca tak surah yang lain lepas itu? Tak payahlah. Tak payah. Ada juga persoalan solat hajat, niat masing-masing, hajat masing-masing. Niat sama, hajat masing-masing. Boleh tak? Sah ataupun tidak? Niat sama, hajat masing-masing. Boleh. Niat bila mana kita takbir, itu niat. Hajat ni masa kita doa, hajat apa kan? Itu tak ada masalah, tak ada mengubahkan solat tadi sah ataupun tidak. Dia banyak persoalan ni, bab ni kita akan bincang banyak ni. Dah terlanjur imam tanya, kita kongsi sikit lah. Sedikit untuk dalam mazhab kita ini, adakah dalam kalangan para pembimbing solat sunat hajat ni menyuruh makmum atau mereka yang solat di belakang mereka selesaikan bacaan surah masing-masing, ayat kursi 10 kali, suratul kafirun 7 kali, sebagainya? Adakah surah ini perlu dilakukan ataupun dilaksanakan ataupun sebaliknya? Maka kita lihat, menurut para ulama mazhab Syafi'i, bacaan ayat Al-Quran kita mana berdiri dalam solat terbagi pada dua, antara suratul Fatihah dan juga mana-mana surah Quran yang lengkap ataupun sebahagiannya. Maka bila mana perbahasan daripada para ulama mazhab Syafi'i, perbahasan baca suratul Fatihah yang mana merupakan rukun semua solat sama ada solat seseorang, solat makmum ataupun imam, maka wajib baca. Maka bila mana imam baca, kaedah dia bersamalah kena dengar. Jadi jangan kita buat itu. Dan di antara kesimpulannya dia kata, berdasarkan hadis-hadis kita, banyaklah hadis dia tadi. Hadis-hadis dia cerita tentang bab Ummul Quran ini, tentang wajib baca surah. Jadi kita pendekkan sedikit. Simpulan bahawa makmum bukan sahaja tidak disunatkan membaca mana-mana surah selain daripada suratul Fatihah dan surat jahiriyah. Jaharlah. Tidak disunatkan. Makmum bukan saja tidak disunatkan untuk membaca mana-mana surah selain suratul Fatihah dalam solat jahar, malah terlarang pula daripada melakukan perkara bagi melakukannya. Maknanya tak boleh. Terlarang pula daripada melakukan perkara bagi solat sunat hajat pula, sebagaimana kita katakan sebelum ini bahawa tiada nas khusus sama ada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas yang mana mengecualikan perkara-perkara ini. Maka kita boleh melaksanakan pada waktu malam seperti mana solat-solat yang lain. Makmum hanya diam dan menumpukan pendengaran kepada bacaan imam. Full stop. Dan bila mana dilakukan siang hari, sekiranya solat berjamaah dilakukan pada siang hari, maka kaedah umum pada bacaan dilakukan dengan cara perlahan sir. Hanya solat Jumaat saja, solat minta hujan dan sebagainya. Oleh itu, solat sunat hajat dilakukan pada siang hari secara berjamaah. Makmum disunatkan membaca mana-mana surah secara bersiri. Kalau kita baca selain Zuhur, Asar, baca surah tak? Makmum sunat baca surah lah dalam fisik kita. Dia dalam solat siang lah, sunat kita. Begitu juga pelaksanaan solat hajat kalau dibuat di siang hari. Alas?
Kan ada gitulah. Perbahasan banyak. Ajar, okey. Tak dengar. Apa? Bengong. Boleh je. Seandainya kita kan selepas solat subuh, kita solat sunat kan, contohnya kat masjid lah, tiba-tiba ada orang datang, dia duduk belakang kita, dia jadi makmum balik kita, kita solat sunat. Harus, boleh. Dalam mazhab ada pandangan para ulama, harus untuk dia istihlaf kita menjadi imam. Maknanya dia melantik kita menjadi imam, walaupun tidak disunatkan untuk follow, namun dia kerana apa, dah dapatkan fadilat berjamaah, maka boleh dia istilah kita untuk menjadi, dia melantik kita untuk menjadi imam kepadanya, walaupun kita solat sunat, boleh. Ada sebahagian ulama kata boleh, tak ada masalah. Bahkan Nabi SAW pernah bertanya pada para sahabat, ada satu orang lelaki masuk masjid dan disemayang seorang-seorang. Maka Nabi SAW kata, siapa yang di antara kamu boleh bantu pemuda itu? Bantu macam mana? Bantu untuk mendapatkan fadilat berjemaah kepada pemuda itu. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang bantu. Syaratnya dia dah solat. Dia dah solat, dia bantu. Sunat untuk bantu itu, dapat fadilat berjemaah di itu. Maka kias ni boleh dilaksanakan kerana apa? Dapat fadilat berjemaah. Boleh. Wallahu a'lam. Sekali lah. Halas je. Beres, ya. Tak tahu pun nak tanya Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تعالى إلى حكمتك ونشفع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.